Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita ucap lafaz tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kali ini dalam iQIM interaktif Quran bersama dengan Imam Malik, yang mana pada malam ini kita telah masuk ke episod yang ke-267. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini kita teruskan seperti biasa kelas iQIM, kembali kepada jadual waktu yang asal, yang mana sebelum ini kita mulakan kelas kita setiap jam 10 malam. Kerana kita dah selesai Ramadan dan tidak ada kesempitan waktu untuk melaksanakan solat sunat tarawih. So kita kembali kepada asal tarikh ataupun masa kita live jam 10 malam. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk kongsikan video ini, bagi tahu kawan-kawan kita, takut ada yang terlupa. Kita mula jam 10.30 itu adalah untuk edisi Ramadan saja. Adapun setelah selesai Ramadan, kita kembali kepada asal. Okey, jangan lupa tag nama mereka, ajak mereka bersama-sama dengan kita. So sementara tu saya ucapkan selamat datang kepada Radin, Izawiyah, Ya Alwaya, Arina, Adila, Zainab, Mami, Nur Haji, Ustaz Zulfi, Zalina Idris, Aini Dahlan, Jairin Lo Kamaria, Rumini, Aini Kamaria, Wan Rohaiza, Nur Aisyah, Alijah, Zainab Suhaiza, Zizawiyah, Rohana Yusof, dan semua yang sedang menonton, selamat datang. So kita teruskan kita punya pelajaran pada malam ini, iaitulah di bawah tajuk info tajwid kita, Waqaf Ibtida'. Masih lagi berada dalam tajuk besar, iaitu perbincangan yang amat besar dan luas tentang Waqaf Ibtida'. Dan semalam kita telah jelas tentang faedah mempelajari ilmu Waqaf Ibtida' dan sedikit pendahuluan secara ringkas tentang Waqaf Ibtida'. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan lihat tentang definisi dan jenis-jenis wakaf. Okay? So, kita lihat di situ pada paparan apa yang dimaksudkan dengan definisi. Sebelum itu, maklumat tambahan juga. Kita perlu faham bahawa wakaf ibtida' ini adalah satu ilmu yang sangat penting. Kerana apa? Kerana bagaimana para ulama telah menyusun banyak kitab. Ramai yang para ulama telah menuliskan kitab-kitab yang berkaitan khusus tentang wakaf ibtida'. Okay, itu menunjukkan bahawa wakaf ibtida' ini sangat penting. Okay, dan ia juga terbina di atas i'rab ataupun i'rab dalam bahasa Arab, dan juga terbina di atas kefahaman makna. Okay, ilmu wakaf ibtida' ini adalah berasaskan kefahaman makna. Okay, itu yang kedua. Dan sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan definisi wakaf. Okay, kita lihat di sini paparan yang saya kongsikan itu. Definisi wakaf. Wakaf adalah memberhentikan. Waqafa maksudnya berhenti. Memberhentikan suara bacaan pada perkataan kalimah Al-Quran seketika. Seketika tu maksudnya sekejap je lah kan, untuk kita ambil nafas semula, bernafas padanya,
dengan niat meneruskan kembali bacaan tersebut. Maksudnya kita berhenti sekejap dan nak sambung lagi bacaan, itu kita panggil waqaf. Kerana ada juga istilah nanti yang kita akan jumpa dengan al-qata'. Apa maksud al-qata'? Apa maksud as-sakt? Itu maksud definisi-definisi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang lah. So yang kita faham sekarang ni, waqaf adalah berhenti sekejap kerana nak ambil nafas dan nak teruskan bacaan. Okey. Maju dah raya sampai masuk kelas. Okay, selamat datang semua yang beradik. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, itu definisi waqaf secara ringkas. Sekarang kita lihat tentang jenis-jenis waqaf. Jenis-jenis waqaf. Kita lihat dulu gambar rajah ini, kemudian ada kesempatan waktu kita akan terus kepada yang dimaksudkan dengan waqaf-waqaf tersebut. Jenis waqaf terbagi kepada 3, iaitulah waqaf ikhtiyari. Yang sebelah kanan sekali tu disebut adalah waqaf ikhtiyari. Apa maksud waqaf ikhtiyari? Waqaf ikhtiyari ni adalah pilihan kita. Kita yang memilih untuk waqaf di mana. Okey, yang mana ia terbahagi kepada 2 pula. Waqaf ikhtiyari, harus berhenti dan tidak harus berhenti. Yang harus berhenti terbahagi kepada 3 pula, dan tidak harus berhenti adalah waqaf qabih. Ini yang disebutkan oleh matan, ada disebutkan di dalam matan Imam Ibnu Al-Jazari, iaitu penulis kitab qiraat yang besar yang kita follow. Maksudnya yang para ulama menjadikan ia sebagai rujukan utama. Okey, itu yang pertama, bahagian yang pertama ikhtiyari. Kemudian yang kedua adalah disebut di sini adalah waqaf idtirari. Idtarruhu, idtirari, darurat. Senang kita sebut waqaf darurat. Apa maksud waqaf idtirari, darurat? Darurat ni maksudnya emergency. Maksudnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ar-Rahman lupa Al-Fatihah kan. Mungkin kerana lupa. So dia bukan pilihan dia pun nak berhenti kat situ. Okey, itu maksudnya waqaf idtirari ataupun habis nafas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlal hurru bil hurri wal berhenti kat situ. Tak boleh berhenti kan, tapi nafas dia sampai situ saja. Itu waqaf emergency. Ini kita perlu elakkan lah. Tapi kalau dah emergency nak buat macam mana kan, memang kita tak boleh kawal. So kena terima sajalah. Dan yang ketiga adalah waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari adalah yang biasa yang digunakan ketika guru memberi penerangan. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti kat situ. Guru berhenti kat situ. Kerana apa? Guru nak terangkan itu kena baca dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jelas. Mana boleh berhenti kan? Sepertinya Ar-Rahmanir-Rahim kena berhenti sampai habis. Tapi kerana nak beri penjelasan, inilah yang disebut sebagai waqaf ikhtibari. So kita ada 3 jenis. Yang pertama ikhtiyari, pilihan. Kedua idtirari, emergency. Dan yang ketiga ikhtibari adalah untuk belajar, penjelasan oleh guru. So itu secara ringkas yang kita perlu faham jenis-jenis waqaf. Dan esok kita akan lihat tentang apa yang dimaksudkan dengan waqaf harus dan tidak harus, waqaf tam dan seterusnya. Okey, so cukup dulu untuk info tajwid pada malam ini. Kita beralih ke bacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam ini kita dah masuk pada muka surat yang ke 267. Okey, muka surat 267. Masih lagi berada pada akhir surah Al-Hijr, dan kita akan sambung sedikit surah An-Nahl. Okey, sehinggalah ayat yang ke-6 surah An-Nahl. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berhenti tempat seperti apa kalau kenapa tak sampai. Okey, nanti tanya balik, saya takut terlupa. Baik, kita baca dulu ayat suci Al-Quran pada malam ini. Bacaan kita
bermula daripada ayat yang ke-91 surah Al-Hijr dengan bacaan apa tu? Dengan taranum apa yang kita akan gunakan? Dengan taranum jiharkah. Okey, dengan taranum jiharkah. Kita punya taranum tema kita taranum jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبحان ربي العظيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Selamat datang kawan-kawan yang baru hadir. Saya ingatkan bahawa kita punya kelas sekarang kita dah mula seperti asal jam 10 malam, setiap jam 10 malam, okey. Sebelum ni Ramadan kita mula jam 10.30. So dah masuk Syawal sekarang. Kita teruskan dengan setiap malam selepas ini kita akan mula jam 10 malam, okey. Baik, selesai surah Al-Hijr, kita sambung sedikit lagi, ada lagi setengah muka surat di bawah itu dengan surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أتى أمر الله
الله فلا تستعجلوه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita dah selesai sama-sama pada malam ni untuk muka surat yang ke-267. Alhamdulillah. So, kalau ada sebarang pertanyaan daripada sahabat-sahabat, selamat datang Ustaz Zaki, lepas tu rakan-rakan yang lain yang baru hadir. So, kita punya kelas sekarang kita akan mulakan jam 10 malam, setiap malam jam 10 malam. Okay, so jangan lupa untuk bagi tahu pada kawan-kawan kita. Kita sebelum ni Ramadan kita mula jam 10.30.
untuk kita beri laluan kepada rakan-rakan yang menunaikan solat tarawih. So sekarang kita kembali kepada asal. Masa yang asal iaitulah jam 10 malam, insyaAllah kita akan mulakan Maaf lambat, mula pukul 10 balik ke Ustaz? Ya betul, kita mula pukul 10. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan atau saya terlepas sekejap, saya scroll sekejap. Sikit. Ustaz boleh cerita sikit sejarah Ustaz hafal Quran. Surah apa paling susah dan berapa lama Ustaz ambil masa nak habis? Masya Allah. Soalan daripada Ali Nalisha. Okay, sejarah. Uish, tidak setakat ni tak pernah dibukukan lagi lah, tidak. So kalau saya punya hafal Quran ni mula menghafal selepas SPM masuk di Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Maksudnya start menghafal umur 18, ambil masa 2 tahun setengah dan selesai 30 juzuk. Alhamdulillah. Surah paling susah saya ada ingat satu muka surat tu yang saya baca. Kadang sebenarnya surah tu tak susah pun, tapi Allah saja nak uji. Ayat lain sebenarnya senang kita hafal. Tiba-tiba hari tu kita dah usaha setiap ketika, waktu dan ketika untuk menghafal Quran, tapi Allah nak uji bagi susah. Ada masa-masa susah, nak tengok kita punya kekuatan sama ada nak terus istiqamah ataupun bagaimana. Ada dalam juzuk yang ke-9 muka surat, sebab di Darul Quran dulu kita hafal ikut makro' ni kita panggil hizib lah. Dalam satu juzuk tu dia ada 8 hizib, ada 8 bahagian. So setiap hari kena hantar satu makro', satu hizib. Satu hizib dia bukan satu hizib, dia 1/4 hizib, satu makro'. Berapa lama sambil 2 tahun setengah. Okay, so adalah ada di juzuk yang ke-9, saya ingat lagi, dan saya tak lepas tasmik dengan Ustaz. Banyak kali kena tasmik, tak lepas. Tak tahu sebab apa kan. Tapi sebenarnya ayat tu senang je. Cuma pada saya ayat yang sedikit ayat yang susah sebenarnya adalah ayat yang pendek-pendek. Ayat pendek-pendek sebab kita nak cantum balik ayat kan. Itu ayat yang antaranya dalam surah Saffat, juga antara yang challenge juga lah. Antara yang surah yang mencabar juga, surah Saffat. Kemudian surah Yusuf pun not bad lah, dia punya cerita tu. Sebenarnya surah Yusuf lebih mudah kalau kita faham makna. Untuk kita hafal, kita faham makna, ada vocab, dapat membantu. Kemudian tak ingat lah mana surah-surah yang senang susah, hafal je. Asal jalan je. Okay, so ada lagi ke? Apa hukum jika kita terberhenti sebab nafas tak panjang? Ini Abang Roy, soalan daripada Abang Roy. Terberhenti sebab nafas tak panjang. Ini kita panggil tadi yang kita sebut jenis wakaf ada 3 tadi kan. Ikhtiyari, idtirari, ikhtibari. So ini wakaf idtirari, wakaf emergency. Emergency ni kita sengaja ataupun tidak. Mesti kita tidak sengaja. Emergency ni maksudnya tak sengaja dilakukan, kecemasan, sebab nafas pendek. So itu tidak mengapa, tidaklah dikata berdosa. Macamlah kita terlupa, tidak berdosa. Allah SWT tidak menghukum kita. Tapi ia salah tetap salah, kena ulang balik dan betulkanlah. Tapi tak adalah sampai hukum dia berdosa kerana tak cukup nafas. Okay. Pada saya ayat yang melibatkan cerita Nabi Musa. Ya, betul, dalam juzuk 9 tu ada cerita Nabi Musa. Qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha. Juzuk yang ke-9, awal juzuk 1, 2, 3, 4. Muka surat yang ke-5 juzuk 9. Muka surat yang ke-5 juzuk 9 ada. Tapi juzuk 9 tu banyak juga cerita pasal Nabi Musa. Okay, ada yang kecemasan. Okay,
Okeylah, baik. So kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita dah selesai pada pertemuan kita pada malam ini. Kita jumpa lagi malam esok. Jangan lupa war-warkan kepada rakan-rakan kita bahawa kita punya kelas ini setiap jam 10 malam, insyaAllah. So, sampai di situ dahulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.